العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita nak teruskan pembacaan kitab hadis sabdaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kitab Jami' Tirmizi ataupun Sunan Tirmizi yang telah dikumpulkan riwayat-riwayatnya oleh Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmizi rahimahullah. Kita berada, kalau dalam cetakan saya kitab bahasa Arab ini, muka surat yang ke-113, dan di mana kita sedang membaca bab yang bertajuk Majaa fil ghusli minal janabah, berkenaan tentang mandi disebabkan janabah, disebabkan hadas besar. Maka sebelum kita berhenti tadi, kita telah baca riwayat Maimunah, di mana di dalam riwayat Maimunah, pada waktu itu Maimunah menceritakan cara Nabi SAW mandi wajib. Diringkaskan, Nabi SAW akan mulakan dengan membasuh kedua tangan, kemudian Nabi SAW akan beristinja, dan selepas daripada beristinja, yang ketiga Nabi akan membasuh tangan baginda dengan tanah, kalau zaman kita dengan sabun, dan selepas daripada itu Nabi tidak sentuh lagi kemaluan baginda ketika mana mandi, dan selepas daripada istinja Nabi berwuduk kecuali kaki yang Nabi tidak basuh mengikut riwayat Maimunah. Kalau dalam riwayat yang kita baca nanti, Nabi selesaikan wuduk. Dan kemudian barulah Nabi SAW basuh seluruh anggota badan Nabi mandi. Dan selepas daripada itu yang terakhir, Nabi SAW membasuh kaki. Maka dalam mazhab Syafi'i, afdalnya, walaupun boleh, afdalnya adalah mendahulukan ataupun menyelesaikan semua basuhan wuduk, kemudian pada waktu itu barulah mandi. Okey, riwayat 107. Riwayat Aisyah pula. Wa bihi ilaihi qala hadatsana ibnu Abi Umar qala hadatsana Sufyan an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza arada an yaghtasila, apabila ingin untuk mandi, minal janabah, disebabkan janabah, hadas besar. Maka bagaimanakah Nabi mandi? Bada'a, Nabi memulakan bi ghasli, dengan membasuh yadaihi, kedua tangan baginda. Nabi basuh dulu kedua tangan. Qabla an yudkhilahuma, sebelum Nabi memasukkan ke tangan baginda ke dalam bekas air. Bila Nabi dah basuh tangan, thumma yaghsilu farjahu, baginda Nabi SAW akan membasuh kemaluan, iaitu untuk istinja. Istinja dulu. Wa yatawaddau, selesai daripada istinja, maka Nabi berwuduk. Wudu'ahu lis-salah, seperti mana wuduk untuk salat. Maksudnya daripada riwayat Aisyah ini, Nabi terus basuh kaki, tidak tinggalkan di hujung mandi, seperti mana riwayat Maimunah binti Harith. Setelah selesai daripada wuduk, sebab itu lepas daripada wuduk, waktu mandi dah tak sentuh kemaluan. Sebab kalau sentuh kemaluan, maka batallah wuduk yang pada waktu itu telah dibuat. Summa yusharribu sya'rahu al-ma'. Yusharribu, baca qawata pada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada baris yang akhir sekali. Yusharribu ay yuski. Kemudian Nabi SAW mencurahkan sya'rahu, kepala baginda, al-ma' dengan air. Bila Nabi SAW dah selesai wuduk, bahagian manakah yang Nabi mula basuh? Maka sunnah untuk mulakan daripada bahagian kepala. Sunnah untuk mulakan basuh tangan, istinja, wuduk sampai habis. Selepas selesai daripada wuduk, maka Nabi SAW akan mula mandi daripada kepala. Kita kadang-kala ada yang mula mandi daripada tangan, ada yang mula mandi daripada kaki, ada yang mula mandi pada waktu tu daripada tepi. Tapi sunnah dalam riwayat ini, dan ini berbeza daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
daripada riwayat Ummul Mukminin Maimunah, yang mana dalam riwayat Maimunah tak disebut Nabi mulakan daripada mana, sekadar afadha ala sa'iri jasadih. Di sini Ummul Mukminin Aisyah menerangkan Nabi mula mandi daripada arah kepala. Summa yahsi, kemudian baginda mencurahkan, ngecek sahara. Sahara dekat baris akhir sekali sahara. Yahsi maksudnya apa? Yusibbu bil yadaini, maksudnya Nabi mencelupkan kedua tangan baginda ke dalam air dan mencurahkan ke atas kepala sebanyak 3 kali. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hasan sahih. Wa hadzal ladzi, dan inilah yang telah dipilih oleh ahli ilmi ketika mana mandi disebabkan janabah. Apakah yang mereka pilih? Annahu, sesungguhnya, yatawaddau, berwuduk terlebih dahulu seperti mana wuduk untuk solat. Wuduk dulu, itu sunnah dia. Bila nak mandi, sunnah untuk wuduk sebelum mandi. Dan bila dah mandi, dah tak sentuh dah kemaluan. Lalu bila masa pada waktu itu nak sentuh kemaluan untuk bersihkan? Ketika mana waktu istinja. Waktu bila? Waktu istinja. Waktu istinja tu sentuh kemaluan. Selepas daripada itu tidak lagi sentuh kemaluan. Maka wuduk, lepas istinja wuduk. Kemudian summa yufrighu ala ra'sihi 3 marrat. Bila pada waktu itu nak mula mandi, ambil air dan letakkan di atas kepala 3 kali. Maksudnya curahkan air di atas kepala 3 kali. Kemudian barulah dicurahkan air pada seluruh tubuh badan, dan kemudian barulah dibasuh kedua kaki. Wal amalu ala hadza, dan amalan ini adalah di sisi para ulama. Mereka berkata, ini ghamasa al-junub, kalaulah tenggelam orang yang dalam keadaan hadas besar di dalam air, contohnya dia tenggelam semuanya serentak, dia tenggelam dalam kolam ataupun dalam laut, walam yatawadda, dan pada waktu itu tidak berwuduk, ajza'ahu, mencukupi. Lalu apakah hukum wuduk sebelum daripada mandi wajib? Sunat, bukan wajib. Lalu sebab itu kalaulah seseorang tersebut tidak wuduk terus mandi wajib, maka mandi wajib dia sah. Cuma ni sunnah Nabi akan wuduk dulu. Kemudian apakah hukum kalau tak ikut turutan tadi? Macam contoh orang yang berenang. Orang yang berenang, maka pada waktu itu ianya sah. Dan sebab itu kita lihat kepada Syaikha, ini ghamasal junub. Hadza inda Syafi'i. Maka di sisi Imam Syafi'i, kumur-kumur dan masukkan air dalam hidung tidak termasuk dalam kefarduan mandi wajib. Maka dalam mazhab Syafi'i, kalaulah seseorang tu dia terjun walaupun sesaat dalam kolam, tenggelam seluruh anggota tubuh badan dia, mandi wajib dia dah selesai. Kalaulah pada waktu itu dia niat, selesai. Sebab berkumur-kumur dan masuk air dalam hidung ketika mana mandi wajib tidak syarat untuk mazhab Syafi'i. Jelaskah? Kata Imam Tirmizi, dan inilah pandangan Syafi'i, Ahmad dan juga Ishaq bin Rahway. Bab yang seterusnya, kata Imam Tirmizi, bab yang ke-77 muka surat 114. Maka di sini ada riwayat yang mana Imam Tirmizi bawakan, bab pada hadis dan riwayat. Hal tanqudu, adakah perlu buka, al-mar'atu, wanita, sya'raha, rambutnya yang diikat, indal ghusli, ketika mana mandi wajib. Adakah kena buka? Maka dalam mazhab Syafi'i kena buka, sebab air perlu sampai ke setiap rambut dan kulit untuk mandi wajib, maka kena buka. Cumanya riwayat yang dibawa ini mengatakan ianya tidak perlu untuk dibuka. Tak perlu buka rambut ketika mana mandi wajib. Okey. Dan para ulama Syafi'i berikan jawapan untuk riwayat ini. Maka pada bab yang ke-77 tajuknya adalah, adakah wanita perlu membuka rambut dalam kurungan yang diikat, contohnya dijadikan tocang dan sebagainya, ketika mana mandi wajib. Maka riwayat yang ke-108 ini kata tak perlu. Dalam mazhab Syafi'i perlu. Wa bihi ilahi qala hadatsana ibnu Abi Umar qala hadatsana Sufyan an Ayyub bin Musa anil Makburi an Abdullah bin Rafi an Ummi Salamah
Tulisnya siapa nama Ummu Salamah? Tulis dekat ni. Dekat dekat ruangan komen. Maka nama Ummu Salamah adalah Hindun binti Umayyah, Ummul Mukminin. Hindun binti Umayyah. Nama beliau adalah Hindun binti Umayyah. Maka Hindun binti Umayyah, suami dia yang bernama Abu Salamah, meninggal dunia pada bulan Jamadil Akhir tahun 4 Hijrah. Suami dia Abu Salamah meninggal dunia pada Jamadil Akhir tahun 4 Hijrah. Selepas habis iddah dia telah berkahwin dengan Nabi pada bulan Syawal. Bulan Syawal tahun yang sama, tahun 4 Hijrah. Maka nama penuh dia siapa? Ummul Mukminin. Sebab tu kita nak kenal. Nama penuhnya adalah Hind binti Umayyah. Wafat pada tahun 59 Hijrah. Kahwin dengan Nabi pada bulan Syawal tahun yang keempat Hijrah. Maka Hind. Okay. Maka Hind binti Umayyah, Ummu Salamah berkata, aku telah bertanya kepada Nabi SAW, Inni imra'atun, aku adalah seorang wanita, asyuddu yang suka untuk mengikat dhafra ra'si, kepala dan rambutku. Pada waktu itu menjadikan ianya diikat, bertocang dan sebagainya. Apa dipanggil? Fi? Perempuan ikat rambut dipanggil apa? Tocang Yang pada waktu itu diikat menjadi tocang. Saya pun tak pandai menggunakan perkataan dia kalau silap. Okey. Maka Ummu Salamah bertanya kepada Nabi, afa'an quduhu, adakah aku perlu buka ikatan rambut? Li ghuslil janabah, untuk basuhan mandi wajib. Maka apa jawapan Nabi? La, sabda Nabi SAW pada waktu itu, tidak. Innama, hanya senya, yakfiki, mencukupi untuk kamu, antahthi, bahawa kamu mengambil air dengan kedua tapak tangan dan mencurahkan. Al-hasyu, maksudnya mengambil air dengan kedua tapak tangan. Maka sabda Nabi, mencukupi untuk kamu bahawa kamu mengambil air dengan kedua tapak tangan dan mencurahkan ke atas kepala kamu sebanyak 3 curahan. Min ma', daripada air. Thumma tufidi, kemudian kamu curahkan air. Ala sa'iri jasadika, pada seluruh tubuh badan kamu. Al-ma', akan air. Fatathurin, maka menjadilah kamu suci. Au qal, ataupun perawi ada keraguan, fa idza anti, maka pada waktu itu kamu qad tatahharti, telah bersuci. Maka daripada riwayat Ummu Salamah ini jelas ini menjadi dalil bahawa rambut tak perlu buka. Namun para ulama mazhab Syafi'i memberikan jawapan untuk hadis ini. Imam Ibn Hajar di dalam kitab Fathul Bari memberikan beberapa jawapan. Antaranya yang pada waktu itu yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata Imam Ibn Hajar bahawa Nabi tak suruh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Ummu Salamah untuk buka ikatan rambut. Satu, kerana rambut Ummu Salamah pada waktu itu nipis. Sebab itu disebut inna sya'ra ummi salamata kana khafifan. Rambut dia nipis. Dan beliau pun adalah seorang yang mengambil berat untuk menyampaikan air pada anggota tubuh badan dia. Maka sebab itu Nabi kata tak apa, kalaulah air boleh sampai dengan curahan, maka mencukupi. Sebab memang dalam mandi wajib yang paling penting air sampai, walaupun tidak buka ikatan. Maka ini adalah jawapan yang pertama. Jawapan yang pertama oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Okey. Kemudian ada lagi beberapa jawapan yang lain, namun pada waktu itu jawapan yang pertama yang banyak diguna pakai. Nabi berikan jawapan itu berdasarkan kepada keadaan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Maka Nabi kata tak payah buka. Maka sebab itu kalaulah dengan tak buka ikatan rambut, air boleh sampai dan kita pasti sampai ke tempat yang air perlu sampai, maka pada waktu itu tidak mengapa untuk tidak membuka ikatan rambut. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hasan sahih dan amalan ke atas perkara ini di sisi para ilmuwan
annal mar'ata sesungguhnya wanita idza ghtasalat apabila mandi minal janabah daripada janabah hadas besar falam tankut maka mereka tidak perlu membuka sya'raha ikatan mereka anna dzalika kerana sesungguhnya perkara itu mencukupi hanya dengan selepas menuang air ke atas kepala. Maka ada juga para ulama yang pilih daripada hadis ini tak perlu buka ikatan rambut. Dan kalaulah air sampai, maka pada waktu itu tidak menjadi masalah. Namun sebab itu Imam Tirmizi bawakan bab yang seterusnya nak mengingatkan bahawa pada setiap rambut ada hukum janabah yang mana air kena sampai setiap rambut. Lalu sebab itu selepas membawa bab yang ke-77 tentang tidak perlu membuka rambut ketika mana mandi wajib, maka dibawakan bab yang ke-78 bahawa setiap rambut ada janabah. Tahta kulli sya'ratin janabah. Maka air mesti sampai pada setiap helai rambut. Sebab itu Imam Tirmizi membawakan bab yang ke-78. Maka apakah bab yang ke-78 kata Imam Tirmizi? Babu ma jaa, bab pada hadis dan riwayat yang datang untuk menerangkan anna bahawa sesungguhnya tahta di bawah kulli sya'ratin setiap helaian rambut janabatun ada janabah. Apakah maksud pada setiap rambut ada janabah? Maka maksudnya adalah air mesti sampai pada setiap helaian rambut. Kalau tidak maka tidak sah mandi wajib tersebut. Maka apakah dalil untuk pernyataan tajuk bab tadi? Riwayat 109 kata Imam Tirmizi, wa bihi ilaihi qala hadatsana Nasr ibn Ali qala hadatsana Harith ibn Wajih qala hadatsana Malik ibn Dinar an Muhammad ibn Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tahta kulli sya'ratin janabah, di bawah setiap helaian rambut adanya janabah. Maka bila ada janabah apa kena buat? Faghsilu, maka basuhlah asy'ara akan rambut tersebut. Lihat kepada Sahara. Jumpa tak baris yang kedua, ai law baqiyat. Okey. Maka apakah maksud di bawah setiap helaian rambut ada janabah, ada hadas besar? Maka kata para ulama, law baqiyat, kalaulah berbaki sya'rah wahidah, hanya sehelai rambut, lam yasil ilaiha, yang air tidak sampai kepadanya, baqiyat janabatuh, tidak terangkat hadas besar dia. Maka kena pastikan air sampai pada setiap helaian rambut. Maka kalaulah dengan tak buka ikatan rambut, air tetap boleh sampai pada rambut dan kulit, maka pada waktu itu tidak menjadi masalah. Cumanya sebaik-baiknya kena buka. Wa ankul basyarah, dan sabda Nabi, maka bila setiap helaian rambut ada janabah, sabda Nabi, maka basuhlah rambut. Wa ankul basyarah, dan bersihkanlah kulit. Kalaulah ada benda-benda yang menghalang air, maka bersihlah kulit. Kata Imam Tirmizi, di dalam bab ini ada hadis daripada Ali bin Abi Talib dan Anas radhiyallahu anhu. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, hadisul Harith bin Wajih, hadis daripada perawi yang kita baru sebut tadi, iaitu Harith bin Wajih. Perasan tak pada riwayat 109 pada perawi yang kedua tu, siapa nama dia? Harith bin Wajih. Maka Harith bin Wajih, kata Imam Tirmizi, hadis ni adalah hadis yang gharib. Kenapa? La na'rifuhu illa min hadisih, yang mana tidak ada riwayat yang lain berkenaan tentang hadis tadi kecuali hanya daripada riwayat beliau. Wa huwa, dalam keadaan beliau, syaikhun, adalah seorang seorang syekh, laisa bidzalika, yang tidaklah begitu kuat sanadnya. Tidaklah begitu kuat sanadnya. Maka baca Sahara. Baca Sahara. Qauluhu wa huwa syaikhun, nampak tak? Okey. Apakah maksud kata-kata Imam Tirmizi wa huwa syaikhun laisa bidzaka? Maksud Imam Tirmizi adalah dia seorang yang telah lanjut usia, dan pada waktu itu kadang-kadang dan banyak kali dia lupa. Wa ghalaba alaihi nisyan, selalu lupa. Maka laisa bidzalika pula membawa maksud ai laisa bil qawi, yang mana riwayatnya tidak kuat dan beliau tergolong di kalangan perawi yang lemah. Maka itu Imam Tirmizi tekankan tentang beliau.
Wa qad rawa, dan sungguh telah meriwayatkan daripadanya lebih daripada seorang ulama-ulama hadis. Wa qad tafarrada bihadzal hadis, dan beliau bersendirian meriwayatkan hadis ini daripada Malik bin Dinar. Wa yuqalu, dan beliau dikenali sebagai Harith bin Wajih, dan juga ada mengatakan nama beliau Harith bin Wajbah. Lalu kadang-kala dalam hadis kita nampak nama dia Harith bin Wajih, kadang-kala dengan panggilan Harith bin Wajbah. Bab yang ke-79 berkenaan tentang adakah boleh berwuduk selepas mandi. Adakah boleh? Sebab yang sunnahnya adalah berwuduk sebelum mandi. Dan sebelum mandi dah berwuduk. Maka adakah perlu selepas mandi nak wuduk lagi? Kalaulah batal kerana kerana sebelum wuduk, sebelum mandi dah wuduk dan waktu mandi sentuh kemaluan, maka tak ada masalah. Kan Nabi punya sunnah adalah berwuduk sebelum mandi. Lalu sebelum mandi kita dah wuduk. Sewaktu mandi sekali lagi pada waktu itu kita sentuh kemaluan, batal wuduk, maka tak mengapa nak wuduk sekali lagi. Tapi kalaulah tak sentuh kemaluan dan pada waktu itu tiba-tiba nak wuduk tanpa sebab, maka pada waktu itu tidak digalakkan. Sebab itu pada tajuk babun bab pada hadis dan riwayat berkenaan tentang berwuduk selepas daripada mandi. Maka tak perlu, kenapa? Iktifa'an bi wudu'ihil awal, kerana telah cukup wuduknya yang pertama pada permulaan mandi. Sebab orang dulu memang akan berwuduk sebelum mandi. Ketika mana mandi dah tak sentuh kemaluan. Kita je yang sentiasa nak sentuh kemaluan. Lalu sebenarnya kemaluan tadi kita boleh bersihkan sewaktu istinja, sabun, bersihkan dan sebagainya. Maka patut kita amalkan cara mandi Nabi SAW daripada hadis riwayat Aisyah dan juga Maimunah yang kita baca pada riwayat 107 dan juga 106. Maka jom kita baca riwayat. Maka sebenarnya tak perlu bila dah lepas mandi untuk wuduk sekali lagi. Kecualilah kalau wuduk tadi dah batal, maka perlu untuk ambil wuduk. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ismail bin Musa qala hadatsana Syarikun an Abi Ishaq an al-Aswad an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, kana la yatawaddau ba'da al-ghusl, Nabi tidak berwuduk lagi selepas mandi sebab tak batal wuduk, tak sentuh kemaluan. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang bukan adalah kata-kata lebih daripada seorang sahabat Nabi dan tabi'in. Mereka berpandangan la yatawadda' ba'dal ghusl, tidak perlu berwuduk selepas dah mandi. Lepas dah mandi tak perlu untuk berwuduk lagi. Kecuali kalau wuduk tadi dah batal. Bab yang ke-80 berkenaan tentang bila kemaluan lelaki masuk sahaja dalam kemaluan perempuan, maka wajib mandi walaupun air mani tak keluar. Strepsil ada? Strepsil. Mana? Dia banyak cakap jadi tekak tu rasa sakit. Tapi jelaskan suara saya. Saya tak boleh nak bercakap dengan suara yang terlalu kuat. So far jelas ke kamu semua dengar? Okey. Maka kita lihat Arafah. Tengok kepada Arafah. 3 baris daripada bawah. Jumpa ke? Maka apakah maksud dalam hadis idzal taqal khitanan? Al-khitan ini terjemah asalnya adalah pada waktu itu bahagian depan kemaluan, khitan. Sebab itu kita panggil khitan untuk sunat, sebab bahagian depan punya kulit pada waktu itu dipotong ataupun dibuang, kulit pada bahagian depan. Maka apakah maksud dalam hadis bila Nabi sebut apabila bertemunya 2 khitan, 2 bahagian depan kemaluan? Maka sebab itu pada Arafah 3 baris daripada bawah
3 baris daripada bawah. Maka apa kata para ulama, al-muradu min iltiqa'il khitanain, maksud daripada bertemunya dua bahagian depan kemaluan adalah ghaibubatul hasyafah, adalah apabila kemaluan depan lelaki, kepala helmet tadi, kemaluan depan lelaki masuk ke dalam kemaluan perempuan, maka wajib mandi. Dia tak perlu tunggu semua kemaluan lelaki masuk, tidak. Masuk kemaluan depan lelaki sahaja, dekat tempat bahagian paling depan tadi. Kata Nabi, masuk je kemaluan depan lelaki, maka pada waktu itu wajib mandi. Dan pada waktu itu tidak syarat mesti keluar air mani, tidak syarat mesti keluar air mani. Masuk je kemaluan lelaki dalam kemaluan perempuan, kadar bahagian depan kemaluan lelaki sahaja, maka wajib mandi. Lihat lagi 3 baris daripada bawah tu. Wattafaqa ahlul madzahibil arba'ah, dan keempat-empat ulama mazhab yang terkenal bersepakat bahawa wajib mandi apabila masuk bahagian depan hasyafah, maksudnya bahagian depan kemaluan lelaki, anzala, sama ada keluar air mani ataupun tak keluar. Bila dah masuk kemaluan tidak lihat kepada air mani, terus mandi wajib. Wajib janabah pada waktu itu telah menjadi wajib. Wa kana as-sahabatu mukhtalifin, pada awal ketika mana zaman Nabi, para sahabat berbeza pendapat. Kenapa? Kerana ada para sahabat yang pada awalnya dia tidak tahu tentang hadis ini, maka mereka berpandangan dengan hukum yang asal. Apakah hukum yang asal? Nanti kita akan baca pada hadis riwayat 113. Hukum yang asal di awal Islam adalah al-ma'u minal ma'. Mandi wajib hanya berlaku apabila keluar air mani. Itu je. Al-ma'u minal ma'. Itu hukum asal. Maka saya terangkan nanti bila sampai bab 81 kita laju. Maka hukum di awal Islam, Nabi Syed Khalid lah. Maka di awal Islam hukumnya adalah al-ma'u minal ma'. Mandi wajib bila keluar air mani. Lalu kalaulah seseorang itu bersetubuh masuk keseluruhan kemaluan lelaki tapi tak keluar air mani, tak ada mandi wajib. Tetapi itu hukum di awal Islam. Kemudian Nabi SAW kemudiannya bersabda, idzal taqal khitanan, bertemu sahaja dua bahagian depan, dua kemaluan, maka wajib mandi. Maka ada sahabat yang tak dengar riwayat yang kedua pada awalnya, maka mereka berbeza pendapat. Namun kata para ulama, thumma ajma'a as-sahabatu fi ahdi Umar ala wujubil ghusli biha. Namun pada zaman Khalifah Umar bin Khattab kumpulkan para sahabat, terangkan tentang sabda Nabi SAW, maka semua sahabat sepakat bila masuk sahaja kemaluan lelaki dalam kemaluan perempuan, walaupun kadar hasyafah bahagian depan sahaja, maka wajib mandi walaupun tidak keluar air mani. Lalu ini adalah hukum dia dan ini dalil-dalil dia. Jelas ke jelas? Bab yang ke-80. Bab majaa, bab pada hadis dan riwayat yang datang untuk menerangkan iza, apabila iltaqa, bertemu, al-khitanan, bahagian depan kemaluan lelaki dan perempuan, wajabal ghuslu, maka wajib mandi. Tak perlu semua pun, hanya bahagian depan. Apakah dalilnya? Riwayat 111. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Abu Musa Muhammad bin al-Muthanna qala hadatsana al-Walid bin Muslim an al-Auza'i an Abdurrahman bin al-Qasim an abihi an Aisyah radhiyallahu anha, daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, iza, apabila jawaza, masuk, al-khitanu, kemaluan lelaki yang depan, al-khitana, ke dalam kemaluan perempuan, wajabal ghuslu, wajib mandi. Kalaulah masuk je kemaluan, wajib mandi. Dan Aisyah terangkan, fa'altuhu ana, dan itulah aku dan Nabi SAW buat, faghtasalna, maka kami mandi. Maka ada sebahagian orang, dia nampak hadis al-ma'u minal ma', dia jadikan itu dalil. Padahal riwayat tersebut hukumnya telah mansuh, dan hukum tersebut hanya untuk ketika mana mimpi dan keluar air mani. Tapi kalau dalam bersetubuh, masuk je kemaluan walaupun tidak keluar, maka pada waktu itu wajib mandi.
Kata Imam Tirmizi, di dalam bab ini ada juga hadis yang lebih kurang sama daripada riwayat Abu Hurairah, Abdullah bin Amr ibnu Al-As dan Rafi' bin Khadij. Riwayat yang ke-112. Wabihi ilaihi qala hadatsana Hannadun qala hadatsana Waqi'un an Sufyan an Ali bin Zaid an Sa'id bin al-Musayyab an Aisyah radhiyallahu anha qalat, daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jawazal khitanul khitana, apabila masuk bahagian depan kemaluan lelaki pada kemaluan perempuan, walaupun tak keluar air mani, wajibal ghuslu, wajib mandi. Berkata Imam Tirmizi, hadis Aisyah adalah hadis yang hasan sahih. Qala, berkata Imam Tirmizi, wa qad ruwiya, dan sungguh telah diriwayatkan hadzal hadis ini daripada Aisyah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ghairi wajhin, daripada pelbagai sanad, banyak sanad. Maka apakah yang Aisyah riwayatkan daripada sanad yang pelbagai? Sama. Idza jawaza, apabila masuk al-khitanu, bahagian depan kemaluan lelaki yang dipanggil hasyafah, kepala helmet, al-khitana, pada kemaluan perempuan, wajabal ghuslu, maka wajib mandi. Dan ini adalah pandangan majoriti ahli ilmu daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara mereka adalah Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali serta Aisyah radhiyallahu anhum. Wal fuqaha, begitu juga pandangan para ulama fuqaha daripada kalangan tabi'in dan orang yang selepas daripada mereka, seperti Sufyan Ats-Tsauri, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahwayh. Mereka semua berkata, idzal taqa, apabila masuk ataupun bersentuh al-khitanan, dua bahagian depan kemaluan lelaki dan perempuan, wajibal ghuslu, wajib mandi. Bab yang ke-81 nak menerangkan pula maksud hadis annal ma'a minal ma'. Tadi kita telah terangkan apakah maksud al-ma', air mani. Al-ma' yang pertama maksudnya adalah mandi wajib. Ma' yang kedua maksudnya air mani. Di awal Islam, ini hukum dia. Sebelum datang hadis idzal taqal khitanani tadi. Di awal Islam, mandi wajib hanya berlaku bila keluar air mani. Lalu di awal Islam, kalaulah pada waktu itu bersetubuh lelaki dan perempuan, selagi mana tak keluar air mani walaupun dah masuk, maka pada waktu itu tidak ada mandi wajib. Tidak ada. Namun bila datangnya hadis yang kita baca tadi, maka hukum berubah. Maka Abdullah bin Abbas tetap menggunakan dalil innamal ma'u minal ma'. Sesungguhnya mandi wajib apabila keluar air mani hanya ketika mana mimpi. Kalaulah mimpi keluar air mani, kena mandi wajib. Tapi kalaulah berkenaan tentang bersetubuh dan jima', tak boleh guna hadis ni. Kena guna hadis idzal taqal khitanan ataupun idza jawazal khitanul khitana wajabal ghuslu. Kena guna hadis yang kita dah baca tadi. Okey, adakah jelas? Jelas ke tak ni? Lalu jangan salah faham dalam menggunakan dalil. Tengok kepada Sahara. Okey. Baris yang ketiga, jumpa tak? Jumpa ke tak? Okey, tandakan. Wa khatalafal ulama'u, para ulama berbeza pendapat berkenaan tentang kewajipan mandi disebabkan jima'. Ilaj maksudnya masuk jima', bersetubuh. Fadhahaba jumhurus sahabati wa man ba'dahum. Majoriti para sahabat dan orang yang selepas daripada mereka berpandangan anna ilajal hasyafah, masuk sahaja kemaluan depan lelaki, fil faraj, di dalam kemaluan perempuan, yujibul ghusl, mewajibkan mandi, wa illam yanzil, walaupun tidak keluar air mani, berdasarkan hadis yang kita baca dan juga hadis yang lain. Kemudian wadhaba, dan ada daripada kalangan sahabat seperti Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga sebahagian yang lain, mereka mengatakan tidak wajib mandi selagi mana tidak keluar air mani. Watamassaku, dan mereka tetap berpegang dengan sabdaan Nabi yang kita bakal baca, al-ma'u minal ma', mandi wajib hanya disebabkan keluar air mani. Al-ma'u mandi wajib, min disebabkan daripada al-ma', keluar air mani. Maka ini adalah pandangan sahabat yang kita dah baca bila zaman Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab telah menjadikan para sahabat semua sepakat untuk berpegang kepada dalil riwayat Aisyah tadi. Maka berkenaan tentang dalil al-ma'u minal ma', apakah kes dan apakah situasi dia?
Maka kata para ulama, al-ma'u minal ma' ianya telah mansuh. Hukumnya mansuh. Bahawa mandi wajib hanya wajib apabila keluarnya air mani. Maka hukumnya mansuh. Itu satu. Dan yang kedua, Imam Nawawi, Imam Tirmizi bawakan penerangan, ianya adalah pada kes ketika mana bermimpi dan keluar air mani. Lalu kalaulah bermimpi tak keluar air mani, maka tidak wajib mandi. Atiyah siapa jaga? Safi? Fi? Atiyah? Siapa jaga? Oh, diorang tak pergi. Okey, kita lihat tajuk. Muka surat 115. Bab pada hadis dan riwayat berkenaan tentang annal ma'a, sesungguhnya mandi wajib, minal ma' daripada air mani. Riwayat 113. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Ahmad bin Mani'in qala hadatsana Abdullah bin al-Mubarak qala hadatsana Yusuf bin Yazid an Az-Zuhri an Salim bin Sa'd an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, innama hanya senya kana adalah hukum al-ma'u mandi wajib min disebabkan daripada al-ma' keluar air mani. Rukhsatan, maka Ubay bin Ka'ab jelaskan, ianya adalah hukum fi awalil Islam, di awal Islam. Summa, kemudian nuhiya, dilarang, anha, daripada beramal dengan ini. Di awal Islam begitu. Bila pada waktu itu Islam Nabi SAW sebut bila berjima' aja walaupun tak keluar air mani maka wajib mandi, maka hukum ini tidak lagi terpakai. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ahmad bin Mani'in qala hadatsana Ibnu al-Mubarak qala hadatsana Ma'mar an Az-Zuhri bi hadzal isnad mislah. Riwayat yang lebih kurang sama, cuma sanad berbeza. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hasan sahih. Wa innama, dan hanya senya hukum adalah al-ma'u minal ma', mandi wajib disebabkan daripada keluar air mani fi awalil Islam, pada awal Islam. Thumma nusikha, kata Imam Tirmizi, kemudian hukum tersebut telah dibatalkan, dimansuhkan selepas daripada itu. Wahakadha, dan beginilah, rawa telah meriwayatkan, ghairu wahidin, lebih daripada seorang daripada kalangan sahabat Nabi SAW, antara mereka Ubay bin Ka'ab, Rafi' bin Khudij radhiyallahu anhuma. Wal amalu ala hadha, dan beramal di atas perkara ini adalah di sisi majoriti para ahli ilmu, ala, mereka berpandangan, annahu, sesungguhnya, idza jama'a, apabila bersetubuh, ar-rajulu, suami, imra'atahu, istrinya, fil farji, pada kemaluan, wajaba alaihima, suami isteri tadi wajib mandi, wa illam yunzila, walaupun tidak keluar air mani. Maka itu hukum dia berdasarkan hadis riwayat Aisyah yang kita dah baca. Riwayat 114 menerangkan pandangan Abdullah bin Abbas tentang hadis al-ma'u minal ma' berdasarkan takwilan beliau. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ali bin Hujr qala akhbarana Syarikun an Abil Jahafi an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Abdullah bin Abbas, innama, sesungguhnya hukum al-ma'u minal ma', mandi wajib disebabkan daripada keluar air mani, fil ihtilam, dalam isu berkenaan mimpi. Lalu adakah hukum ni langsung tak boleh guna hadis tadi? Kata Abdullah bin Abbas, masih boleh guna. Tapi waktu bila? Ketika mana dalam kes mimpi. Lalu kalaulah seseorang itu nampak mimpi yang indah-indah, mimpi macam-macam, tetapi selagi mana tak keluar air mani, maka tak wajib mandi. Maka mandi wajib hanya disebabkan daripada keluar air mani. Dalam kes mimpi boleh guna dalil ini, kata Abdullah bin Abbas. Tetapi dalam jima' kena guna dan jadikan riwayat Aisyah sebagai istidlal dan sebagai dalil. Berkata Imam Tirmizi, aku telah mendengar daripada Jarud berkata, aku telah mendengar Waqi' berkata, lam najid hadzal hadis illa inda Syarik, kami tidak menjumpai riwayat tentang kata-kata Abdullah bin Abbas ini kecuali di sisi Syarik, perawi pada riwayat 114 tadi. Dan di dalam bab ini ada riwayat yang lebih kurang sama daripada Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Zubair ibn Al-Awwam, Talha bin Ubaidillah, Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Sa'id Al-Khudri, daripada Nabi SAW, di mana Nabi bersabda, al-ma'u, mandi wajib, min, hanya daripada al-ma', keluarnya air mani.
Siapakah nama perawi yang bernama Abul Jahaf yang kita baca tadi? Dan Abul Jahaf namanya adalah Daud bin Abi Auf, dan diriwayatkan daripada Sufyan Ats-Tsauri, beliau berkata, haddatsana, telah meriwayatkan hadis kepada kami Abul Jahaf. Dan kata Ats-Tsauri, wa kana mardiyan, beliau adalah orang yang bagus, maksudnya sanad dia bagus, lalu bukanlah terdiri daripada kalangan para perawi yang lemah. Bab yang ke-82, muka surat 116. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Jika ada di antara sahabat-sahabat yang ingin untuk mendapatkan terjemahan hadis, boleh pergi ambil daripada Telegram Kuliah Umar Aziz. Saya minta maaf sebab saya membaca yang bahasa Arab untuk pelajar-pelajar madrasah ibu saya. Bab yang ke-82. Jelas ke jelas ni? Okey. Bab yang ke-82. Babun, bab pada hadis dan riwayat berkenaan. Fiman, orang yang yastayqizu, dia bangun daripada tidur. Wayara, dan dia melihat. Balalan, ada basah. Wala yadhkuru, dan dia tidak ingat. Ihtilaman, sebagai mimpi. Kalaulah seseorang itu keluar air mani dalam tidur, dan pada waktu itu walaupun dia tak mimpi, apakah hukum dia? Tetap mandi wajib. Kenapa? Hadis yang Abdullah bin Abbas kata tadi, innamal ma'u minal ma', keluar je air mani walaupun tak mimpi, maka tetap kena mandi wajib. Riwayat 115. Wa bi ilahi qala hadatsana Ahmad bin Mani'in qala hadatsana Hammad bin Khalid al-Khayyat an Abdullah bin Umar an Ubaidillah bin Umar radhiyallahu anhuma anil Qasim bin Muhammad an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha qalat, daripada Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah ditanya, anir rajuli, berkenaan tentang seseorang, yajidul balala, yang mendapati ada basahan. Basahan maksudnya air mani. Kalaulah basahan air tak ada isu pun, tapi al-balal di sini dalam kurungan maksudnya khurujul mani, ada keluar air mani. Wala yadhkuru ihtilaman, dan dia tidak ingat sebarang mimpi. Dia kata, kenapa keluar air mani? Tak ingat mimpi pun, tak ada nampak mimpi best-best pun, tapi air mani keluar. Maka adakah dia kena mandi? Maka sabda Nabi, yaghtasil, hendaklah dia mandi. Kemudian Nabi ditanya lagi, wa anir rajul, tentang seorang lelaki, yara, yang melihat, annahu qad ihtalama, sesungguhnya dia telah mimpi. Maksudnya mimpi yang pada waktu itu berkenaan tentang keluar air mani. Namun bila dia bangun daripada tidur, walam yajid balala, tidak keluar sebarang air mani, tidak ada basahan. Maka Nabi bersabda, la wusla alaih, tidak wajib mandi ke atasnya. Maka sebenarnya ianya bukan bergantung kepada mimpi ke tidak, tetapi bergantung kepada keluarnya air mani atau tidak. Berdasarkan hadis yang kita dengar tadi, innamal ma'u minal ma'. Hafal tak hadis tu? Apa hadis dia? Innamal ma'u minal ma'. Riwayat siapa tadi kalau kita tengok balik? Riwayat yang awal-awal daripada Ubay bin Ka'ab dan juga daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Innamal ma'u minal ma'. Okey. Hadis-hadis pendek ni sepatutnya kena hafal supaya boleh menjadi kekuatan untuk merujuk sebarang dalil. Lalu penting pada waktu itu hafal hadis-hadis yang pendek. Rugi kalaulah kita dah baca banyak hadis, pada waktu itu satu pun kita tidak ingat dan hafal. Okey. Maka daripada riwayat Aisyah ini jelas, orang yang keluar air mani walaupun tak mimpi, wajib mandi. Orang yang mimpi tapi tak keluar air mani, Nabi bersabda tak wajib mandi. Qalat Ummu Salamah, berkata Ummu Salamah, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, hal 'alal mar'ati, adakah perempuan tara, boleh melihat, zalika ghuslun, mimpi-mimpi yang membawa kepada mandi wajib? Adakah perempuan pun boleh ihtilam, boleh mimpi? Maka Nabi SAW menjawab, na'am, ya, innan nisa, sesungguhnya wanita, syaqaiqur rijal, adalah adik-beradik lelaki. Maksudnya wanita dan lelaki sama. Maka walaupun kebiasaannya yang nampak di dalam mimpi ihtilam adalah lelaki, tetapi sebenarnya wanita pun boleh ihtilam, sabda Nabi SAW. Mungkin jarang, mungkin tak selalu, mungkin tak semua orang,
tetapi kalaulah wanita nampak ihtilam dan keluar air mani, maka hukum dia tetap kena mandi. Berkata Imam Tirmizi, wa innama, dan sesungguhnya telah meriwayatkan hadis ini Abdullah ibnu Umar an Ubaidillah ibnu Umar hadis Aisyah fi rajuli yajidul balala wa la yadhkuru ihtilama. Maka ini tentang sanad dan riwayatnya. Lalu apa yang Imam Tirmizi nak highlightkan? Imam Tirmizi nak highlightkan tentang perawi yang bernama Abdullah, iaitu Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni bukan sahabat. Abdullah bin Umar ini, maka pada waktu itu Imam Tirmizi nak highlightkan tentang beliau. Lihat kepada halaya, 2 baris daripada hujung muka surat. Jumpa tak? Okey. Siapakah nama penuh beliau? Allahumma salli ala siapakah beliau? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, silap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini bukan nama penuh beliau. Maka Abdullah bin Umar adalah nama beliau tapi bukan sahabat. Minta maaf. Okey. Maka kata Imam Tirmizi, Abdullah bin Umar yang perawi ini, yang bukan sahabat ini, Yahya bin Sa'id Al-Qattan telah mendhaifkan beliau. Kenapa? Min qibali hifzih, kerana dia ada kekurangan dalam hafalan. Hafalan dia tidak baik. Dan ini adalah permasalahan ini tentang bila keluar air mani wajib mandi, kalau tak keluar air mani walaupun mimpi tak wajib mandi. Kata Imam Tirmizi adalah pandangan lebih daripada seorang ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi SAW dan tabi'in. Apakah pandangan mereka? Apabila bangun daripada tidur seseorang lalu melihat keluarnya air mani, maka dia perlu untuk mandi walaupun tak mimpi. Dan itulah pandangan Sufyan dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Sebahagian daripada ahli ilmu daripada kalangan tabi'in berkata, innama, sesungguhnya, yajibu, hanya wajib ke atasnya mandi, idza kanatil billatu billatan nutfah, apabila yang keluar adalah air mani. Dan ini adalah yang sebenarnya. Dan inilah pandangan Syafi'i Ishaq. Wa idza ra'a ihtilaman, dan kalaulah dia melihat mimpi, walam yara billah, dan tidak melihat sebarang keluarnya air mani, maka tidak wajib mandi ke atasnya di sisi majoriti ahli ilmu. Kemudian Imam Tirmizi membawakan tajuk tentang al-madhi. Al-madhi. Daripada manusia selain daripada air kencing, ada 3 jenis air yang keluar. Madhi, wadi dan juga mani. Wadi adalah air yang keluar bila seseorang itu angkat sesuatu yang terlalu berat ataupun dia terlalu letih, maka keluarnya air daripada kemaluan dia yang dipanggil wadi. Ini perbahasan dalam fiqh. Madhi pula kita lihat Sahara. Lihat Sahara, 2 baris yang terakhir daripada Sahara. Jumpa tak? Wal madhi. Okey, apakah al-madhi? Ma'un yakhruju minka indal mula'abati wa takbil. Air yang keluar ketika mana muqaddimah jima', permulaan persetubuhan, dan ketika mana bercium. Maksudnya, kata para ulama, bila nafsu tak sempurna. Air yang keluar bila nafsu sempurna itu mani. Air yang keluar ketika mana nafsu syahwat belum sempurna sepenuhnya, masih lagi pada permulaan, maka itu dipanggil sebagai madhi. Jom kita lihat riwayat tentang al-madhi. Riwayat 116. Wa bihi ilahi qala hadatsana Muhammad bin Amr bin Sawwa al-Balkhi qala hadatsana Hushaimun an Yazid bin Abi Ziyad tahwil. Wa bihi ilahi qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Husainun al-Ju'fi an Zaidah an Yazid bin Abi Ziyad an Abdurrahman bin Abi Laila an Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala. Okey. An Ali, baca Sahara, baris yang terakhir. Maka sebenarnya dalam riwayat ini nampak seolah-olah Sayyidina Ali yang bertanya Nabi. Sebenarnya bukan Sayyidina Ali yang bertanya Nabi. Sayyidina Ali malu. Lalu dia suruh sahabat yang bernama Miqdad bin Aswad untuk bertanya. Sebab itu baca Sahara, tandakan biwasitatil Miqdad. Sayyidina Ali minta Miqdad bin Aswad untuk tanyakan Nabi bagi pihak dia. Sebab dia malu. Dia adalah menantu Nabi dan Nabi adalah bapa mentuanya. Maka dia tanya melalui Miqdad, sahabat dia.
Maka kata para ulama, lalu kenapa pada waktu itu Sayyidina Ali ataupun perawi tak sebut nama Miqdad? Wa innama huzifa zikruh, dan hanya senya tidak disebutkan Miqdad di sini li'annal gharda, kerana tujuan daripada hadis ini nak menerangkan hukum, bukan nak menceritakan kisah secara terperinci. Bukan nak ceritakan kisah secara terperinci. Maka ianya tidak merosakkan hadis dan riwayat. Dan sebab yang lain kata para ulama, kerana penanya yang sebenar memang Sayyidina Ali, sementara Miqdad pada waktu itu adalah hanya seperti utusan sahaja. Maka apakah riwayat daripada Sayyidina Ali? Daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sa'altun Nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku telah bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam anil madhi, berkenaan tentang air madhi, berkenaan tentang air madhi. Faqala, maka Nabi bersabda, minal madhi, bila keluar daripada keluarnya air madhi, al wudu, wajib wudu. Maka bila keluar air madhi maka wajib wudu. Dan air madhi ini adalah najis, berbeza dengan air mani. Air mani tidaklah najis, nanti kita akan baca riwayat dia, dan dia tidak membatalkan wudu, cuma mewajibkan mandi. Air mani mewajibkan mandi. Maka kalaulah keluar madhi maka kena berwuduk. Wa minal mali, dan daripada keluarnya air mani, sabda Nabi, al-ghuslu, wajibnya mandi. Kata Imam, lalu hadis ni jelas, lalu hadis ni pendek. Para pelajar kalau boleh hafal hadis-hadis yang pendek ni, minal madhi al-wudu wa minal mani al-ghuslu, hadis riwayat Sayyidina Ali. Susah ke kalau nak hafal? Mudah. Kita baca pun dah hafal dah. Minal madhi al-wudu wa minal mani al-ghuslu. Makcik-makcik ni pun dah hafal. Makcik-makcik ni pun dah hafal. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Kata Imam Tirmizi, di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Miqdad bin Aswad dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hasan sahih dan sungguh telah diriwayatkan daripada Ali, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ghairi wajhin, daripada sanad yang berbeza. Maksudnya sanadnya banyak. Maka apakah yang Sayyidina Ali riwayatkan daripada Nabi? Hadis ni ulang sekali lagi. Dah hafal ke? Minal madhi al-wudu wa minal mani al-ghuslu. Hadis-hadis pendek ni bagus hafal. Wa huwa qawlu ammati ahli ilmi, dan inilah pandangan majoriti ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in, dan inilah pandangan Imam Syafi'i, Ahmad dan Ishaq rahimahumullahu taala. Bab yang ke-84 berkenaan tentang apa yang patut buat bila air madhi kena pakaian. Maka pada bab yang ke-84 kata Imam Tirmizi, babun, bab pada hadis dan riwayat berkenaan fil madhi, berkenaan air madhi, yusibu thawb, yang kena pakaian. Yusib maksudnya tumpah, kena pada pakaian. Apa kena buat? Maka jawapan dia kena basuh, sebab air madhi adalah najis. Air mani tidak najis. Riwayat 117. Wa bi ilahi qala hadatsana Hannadun qala hadatsana Abdatu an Muhammad bin Ishaq an Sa'id bin Ubaid huwa ibn Sabbaq an abihi an Salim bin Hunayf radhiyallahu anhu qala kuntu alqa minal madhi shiddatan wa ana'an. Kata Sahal bin Hunayf, aku adalah seorang yang banyak keluar air madhi. Ada orang begitu dipanggil salisul madhi, dia banyak keluar air madhi. Seperti Sayyidina Ali pun pada waktu itu banyak keluar air madhi. Maka pada awalnya dia tak tahu, Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu, dia ingat bila keluar air madhi kena mandi. Maka sebab itu dia kata, fakuntu, maka adalah aku, uksiru, memperbanyakkan, minhu, daripada keluarnya madhi tadi, al-ghusla, mandi. Dia tak tahu, dia ingatkan madhi pada waktu tu kena mandi, maka pada waktu itu dia kerap mandi. Fazakartu, maka selepas daripada itu aku menceritakan zalika, peristiwa tersebut, li Rasulillah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sa'altuhu, dan aku bertanya kepada baginda, anhu, tentang adakah perlu mandi daripada madhi. Faqal, maka Nabi bersabda, innama, sesungguhnya, hanya senya, yujzi'uka, mencukupkan bagi kamu, min zalika, daripada keluarnya madhi tersebut, al-wudu, wudu aja, tak payah mandi.
Daripada sini juga kita nampak pentingnya bertanya kalau tidak tahu. Dia tak boleh assumption, menjangka-jangka pada waktu itu, merasa-rasa. Kalaulah tidak tahu sesuatu hukum, perlu untuk bertanya kepada yang ahli. Kepada yang ahli. Kalau fiqah, tanya kepada yang ahli di dalam fiqah. Maka bila dia dapat penerangan, oh tak payah mandi, rupanya sekadar wuduk, maka ditanya lagi. Qultu, Sahal bin Hunayf bertanya lagi, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, kaifa, bagaimana, bima, dengan air mani yang, bima maksudnya dengan air mazi yang yusibu, terkena, thawbi, pakaianku, minhu, disebabkannya. Kalaulah air mazi kena pakaianku, bagaimana pula wahai Rasulullah? Maka sabda Nabi SAW, yakfika, mencukupkan bagimu, an, bahawa, tak khudha, kamu mengambil, kafan, segenggam, min ma'in, daripada air, fatandoha, dan kamu basuh. Sebab itu gariskan bawah dia. Apakah maksud nadhaha? Nadhaha di sini bukan maksudnya percik. Para ulama sepakat menyebut nadhaha bermaksud al-ghuslu al-khafif, basuhan yang ringan. Maka basuh bihi, dengan air tadi, thawbaka, pakaian kamu, haitsu, di mana, tara, kamu lihat, annahu, sesungguhnya pakaian tersebut, asaba, telah tertimpa, minhu, daripada air mazi. Maka Nabi kata basuh. Tak payah basuh semua pakaian pun, basuh dekat mana air mazi kena. Dia bukan sekadar renjis. Sebab itu kena take note, bagi perhatian, fatandaha di sini memberi maksud basuh. Ada setengah orang dia baca secara zahir, dan pada waktu itu dia ingat, oh air mazi kalau kena pakaian renjis air je. Fatandah di sini bukan memberi makna renjis, tetapi pada waktu itu perlu untuk basuh. Basuhan yang sederhana, bukannya basuhan yang pada waktu itu bersungguh-sungguh. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hasan sahih dan kami tidak mengetahui misla hadza, umpama hadis ini, kecuali daripada hadis Muhammad bin Ishaq berkenaan tentang madi seperti ini. Maksudnya tak perlu mandi, hanya wuduk dan kena basuh dengan basuhan yang ringan. Cek kepada Sahara. Okey. Jumpa tak Sahara? Maka apakah maksud misla hadza yang Imam Tirmizi sebut tadi? Maksudnya riwayat yang kita baru baca tadi adalah riwayat yang mutafarridah. Dia seorang je. Tak ada sokongan daripada riwayat yang lain. Jelas ke jelas? Okey. Wa qad ikhtalafa, dan sungguh telah berbeza pendapat ahli ilmu berkenaan tentang madhi yang terkena pakaian. Faqala ba'duhum, maka sebahagian daripada mereka berkata, la yujzi'u, tidak mencukupi, illa, kecuali, al-ghaslu, mesti kena basuh. Dan inilah pandangan Asy-Syafi'i dan juga Ishaq bin Rahwayh. Waqala, dan telah berkata sebahagian daripada mereka, yujzi'uhu, mencukupi, an-nadhu, merenjiskan air. Waqala Ahmad, berkata Imam Ahmad, arju, aku berharap, an yujzi'ahu, bahawa mencukupi baju yang terkena air mazi, an-nadhu, untuk merenjiskannya dengan air. Tetapi majoriti para ulama menyebut perlukan kepada basuhan. Maksud daripada an-nadhah pada waktu itu adalah basuhan, bukannya renjisan. Bab yang ke-85, kalaulah air mani pula kena pakaian bagaimana? Tadi air mazi, sekarang ini air mani. Kalaulah air mani kena pada pakaian bagaimana? Bab yang ke-85. Sebab itu kata Imam Tirmizi, babun, bab pada hadis dan riwayat yang menerangkan berkenaan fil mani yusibu thawb, air mani yang terkena pakaian. Maka apa kena buat? Maka riwayat 118, wa bihi ilaihi qala hadatsana Hannadun qala hadatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Ibrahim an Hammam bin al-Harith qala dhafa Aisyah dhaifun. Aisyah telah menjadi tuan rumah kepada seorang tetamu. Siapa nama tetamu Aisyah ini? Lihat kepada Arafah. Lihat kepada hujung Arafah. Siapa tetamu ni? Huwa, jumpa tak? Huwa hujung Arafah. Huwa ar-rawi. Sebenarnya tetamu itu perawi sendiri. Siapa nama perawi? Hammam bin Harith. Maka Hammam bin Harith pernah menjadi tetamu kepada Ummul Mukminin Aisyah. Fa'amarat lahu, maka Aisyah telah perintahkan kepada orang suruhannya untuk memberikan kepada tetamunya bimil hafah, dengan selimut. Senang cerita selimut. Milhafah selimut. Safra, yang berwarna kuning.
Maka pada waktu itu Ummul Mukminin kata dengan, sebab ini tetamu, Ummul Mukminin kata dengan hamba, dengan orang suruhannya, bagi selimut kepada Hammam bin Harith untuk dia rehat. Fanama, maka pada waktu itu Hammam bin Harith pun tidur, fiha, di dalam selimut tersebut. Fahtalama, kemudian pada waktu itu dia telah bermimpi, lalu keluar air mani. Fastahya, maka bila dia dah nak balik, maka Hammam bin Harith segan untuk menghantar balik kepada Ummul Mukminin Aisyah, wabiha, dalam keadaan pada selimut tadi atharul ihtilam, adanya kesan air mani. Dia segan, nanti apalah nanti ibu Aisyah nampak, dia segan. Faghamasaha, maka pada waktu itu direndamkan selimut tadi fil ma'i, di dalam air. Dia basuh dulu. Thumma arsala biha, barulah dia hantarkan kepada Ummul Mukminin Aisyah. Faqalat, maka Ummul Mukminin Aisyah bertanya, lima afsada alaina thawbana, kenapa kamu merosakkan pakaian kami, maksudnya selimut kami, kenapa pergi basuh, kenapa rosakkan selimut kami? Innama kana, hanya senya pada waktu itu adalah, yakfihi, mencukupi bagi selimut tadi, an, bahawa, yafrukahu, kamu pada waktu itu menggosok dia, bi asabihi, dengan jari jemari. Yafruqa memberi maksud menggosok dengan hujung jari. Dipanggil maksudnya dengan kuku, dicari dengan kuku, maksudnya buang je kesan-kesan air mani dengan kuku. Sebab air mani seseorang itu kalaulah sihat, maka dia menjadi keras, maka dia mudah nak dibuang dengan kuku. Tapi air mani kebanyakan orang kerana pemakanan dan lain-lain, dia menjadi cair, maka pada waktu itu berbeza. Maka kata Aisyah, tak payah nak basuh, kalaulah ada air mani itu bersih, maka buang sahaja dengan hujung kuku. Warubbama faraktuhu, dan kata Aisyah, aku pun pernah pada waktu itu menggosok daripada pakaian Nabi SAW kesan air mani bi asabi'i, dengan jariku sahaja, kerana air mani adalah bersih. Cumanya pada waktu itu janganlah, kerana memanglah bersih, tetapi pada waktu itu kadang-kala masyarakat kita punya persepsi. Maka janganlah pula pergi kuliah lepas ni, akak-akak, abang-abang ke apa dan sebagainya, pergi kuliah pada waktu tu baju pakaian penuh air mani. Maka orang tanya, kau kenapa pakai macam ni? Oh tak, air mani ni aku belajar memang suci. Memang suci. Tapi orang kalau nampak pada waktu itu persepsi dia lain. Cumanya pada waktu itu mereka faham pada zaman tersebut. Maka Aisyah nak beri penjelasan, air mani kalaulah tak dibasuh pun tak mengapa, sebab ianya adalah suci, bukannya najis. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini hasan sahih, dan inilah pandangan lebih daripada seorang fuqaha seperti Sufyan, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahway. Mereka berkata berkenaan tentang mani yang terkena pada pakaian, yujzi'uhu, cukuplah pada waktu itu dicari dengan hujung kuku. Baca sahara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-farqu, apakah maksud al-farqu? Qala Tibi, jumpa tak? Apakah kata Imam Tibi? Al-farqu adalah ad-dalku, menggosok sehingga hilangnya kesan daripada pakaian. Maka pada waktu itu disebut sebagai al-farqu. Okey. Dan di sisi Imam Abu Hanifah, air mani adalah najis. Air mani adalah najis. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana tadi? Mana tadi? Dah hilang dah. Mana tadi? Kat mana kita berhenti? Okey ni. Okey. Maka mereka berkata yujzi'uhu, mencukupi bagi pakaian yang terkena air mani, al-farqu, menggosoknya sehingga hilang. Wa illam yaghsilhu, dan tidak perlu membasuh air mani yang terkena pada pakaian. Wa hakadha, dan beginilah telah diriwayatkan daripada Mansur, daripada Ibrahim, daripada Hammam bin Harith, daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, seperti mana riwayat A'mash yang kita baca tadi. Dan telah meriwayatkan Abu Ma'syar hadis ini daripada Ibrahim, daripada Aswad, daripada Aisyah, dan hadis A'mash yang kita baca pada riwayat 118, as-sahhu, itulah yang paling sahih. Riwayat 119. Wa bihi ilahi qala hadatsana Ahmad bin Mana'in qala hadatsana Abu Muawiyah an Amr bin Maimun ibn Mihran an Sulaiman bin Yasar an Aisyah, daripada Aisyah radhiyallahu taala anha annaha ghasalat, Aisyah pernah membasuh air mani daripada
annaha sesungguhnya Aisyah ghasalat pernah membasuh manian air mani min thawbi daripada pakaian Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah pernah basuh. Qala Abu Isa, hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Wa hadithu Aisyah, dan hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha di mana annaha sesungguhnya ghasalat Aisyah pernah basuh mani daripada thawbi Rasulillah, pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa tidaklah bimukhalifi bercanggah dengan hadis di mana Aisyah pada waktu itu menggosok dengan jari sahaja. Wa in kana al-farqu, kerana walaupun menggosok dengan jari yujzi'u sebenarnya dah mencukupi, faqad maka sesungguhnya yustahabbu disunatkan digalakkan untuk lelaki alla yura agar tidak kelihatan ala thawbihi atas pakaiannya atharuhu kesan-kesan air mani. Walaupun sebenarnya mencukupi, tapi kenapa Aisyah basuh? Supaya tak nampak kesan air mani pada baju Nabi SAW. Kecualilah ianya pada pakaian yang tidak kelihatan. Maka apa yang kita belajar, paling kurang bila ada air mani pada pakaian, hilangkan dengan gosokan. Tetapi afdalnya, bagusnya adalah pada waktu itu basuh pakaian tersebut kerana tidak sepatutnya nampak kesan air mani pada pakaian. Okey. Riwayat yang ke-86. Okey, boleh ke tidur sebelum mandi? Tidur sebelum sebelum mandi nak tidur boleh, tapi ini maksudnya mandi wajib. Adakah boleh seseorang yang dalam keadaan hadas besar, ada janabah, pada waktu itu dia tidur sebelum mandi? Ini perbahasan dia. Bab yang ke-86. Babun, bab pada hadis dan riwayat berkenaan fil junubi, seorang yang berada di dalam hadas besar, yanamu, minta maaf, saya tertinggal satu hadis riwayat 120. Qala Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, al-maniyu aymani bimanzilatil mukhat, seperti hingus. Maka dia tak najis, dia tidak najis. Tapi seperti mana hingus? Ada tak orang pada waktu tu dibiar je hingus dia berjela-jela? Tak ada. Maka walaupun air mani tu tak najis, dia seperti hingus. Apa maksud dia? Fa'amithu, maka bersihkanlah dia, anka daripada kamu, walau biidkhirah, walaupun dengan daun-daun idkhir. Idkhirah maksudnya pada waktu itu adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ianya adalah pada waktu itu daun-daun idkhir. Maka walaupun dengan daun bersihkan, walaupun dengan daun pada waktu itu bersihkan. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, kalaulah ada yang baru join tidak tahu apa yang sedang dibaca, sebenarnya kita sedang baca Jami' Tirmizi, dan kalaulah inginkan terjemahan, boleh ambil daripada Telegram Kuliah Umar Aziz. Di sana telah ada terjemahan untuk setiap hadis, sebab saya menggunakan kitab hadis berbahasa Arab. Maka kata Abdullah bin Abbas, walaupun air mani itu bersih, namun ianya seumpama hingus yang perlu untuk dibersihkan, bukan dibiarkan. Bab yang ke-86 kata Imam Tirmizi, bab pada hadis dan riwayat berkenaan tentang al-junub, orang yang mandi wajib, adakah dia boleh tidur sebelum mandi? Orang yang ada mandi wajib, boleh tak dia tidur sebelum daripada dia mandi dulu? Riwayat 121. Wa bi ilaihi qala hadatsana Hannad qala hadatsana Abu Bakr ibn Ayyash an al-A'mash an Abi Ishaq an al-Aswad an Aisyah radhiyallahu anha, daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanamu tidur, wa huwa dalam keadaan baginda, junubun dalam keadaan Nabi janabah hadas besar, wala yamassu ma'an, dan Nabi belum lagi mandi. Maka daripada hadis 121 ini menjadi dalil, kalaulah seseorang itu dalam keadaan hadas besar, dia tidur sebelum mandi wajib, adakah boleh? Jawapan dia boleh. Sebab Aisyah menyebut Nabi SAW pernah buat. Cumanya apa yang dia kena buat sebelum tidur, itu bab yang seterusnya, bab 87, kena ambil wuduk dulu. Nabi suruh untuk ambil wuduk dulu sebelum daripada nak tidur. Kalaulah contoh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada hadas besar bersamanya suami isteri pukul 3 pagi, tak laratlah pada waktu tu nak mandi, nak tidur dulu, adakah boleh?
Jawapan dia boleh. Nabi SAW pernah buat. Tapi sebelum tidur kena buat apa? Wuduk dulu. Itu bab yang ke-87. Okey, jelas ke jelas? Kata Imam Tirmizi, wa bi ilai qala hadatsana Hannadun qala hadatsana Waqi'un an Sufyan an Abi Ishaq nahwah. Riwayat yang lebih kurang sama, cuma perawi yang berbeza. Di tempat Abu Bakar bin Ayyash dan A'mash, pada waktu itu ada Waqi' daripada Sufyan. Itu je, sanad berbeza, hadis sama. Berkata Imam Tirmizi, dan inilah pandangan Sa'id bin Musayyab dan lain-lain. Wa qad rawa, dan telah diriwayatkan daripada lebih daripada seorang, daripada Aswad, daripada Aisyah radhiyallahu anha, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya baginda, kana yatawaddau, Nabi berwuduk dahulu, qabla ayyanam, sebelum daripada tidur. Maka kata Imam Tirmizi, wa hadza, dan ini, hadis ini, asahu, lebih kuat dan lebih sahih daripada hadis Abu Ishaq daripada Al-Aswad. Wa qad rawa, dan diriwayatkan juga daripada Abu Ishaq hadis ini oleh Syu'bah, Thawri dan yang lain-lain, dan mereka berpandangan anna hadza ghalatun min Abi Ishaq, ini adalah kesalahan yang dilakukan oleh Abu Ishaq. Maka sebenarnya pada waktu itu digalakkan sebelum daripada tidur untuk ambil wuduk dulu, kalaulah nak tidur dalam keadaan tak nak mandi janabah. Kalau nak tidur dulu, ambil wuduk dulu. Sebab dalam keadaan janabah, afdalnya segerakan mandi, afdalnya. Bab yang ke-87 menceritakan tentang wuduk yang kita baru sebut tadi. Kata Imam Tirmizi pada bab yang ke-87, babun, bab pada hadis dan riwayat berkenaan tentang fil wuduk, berwuduk, lil junubi, untuk orang yang berada dalam hadas besar, iza, apabila, arada, dia berkehendak, ayyanama, untuk tidur. Kalaulah orang yang berada dalam hadas besar, kalau nak tidur, wuduk dulu. Itu sunnah. Sebab itu, kalaulah kita tak nak mandi, jangan tinggalkan wuduk. Kalau dalam keadaan janabah, wuduk dulu. Tak susah pun nak wuduk, tak lama pun nak wuduk. Lalu riwayat 122. Wa bi ilai qala hadatsana Muhammad bin al-Muthanna qala hadatsana Yahya bin Sa'id an Ubaidillah bin Umar an-Nafi' an ibn Umar radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, annahu, sesungguhnya Umar bin Khattab sa'alan Nabi, telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Umar bin Khattab tanya? Ayanamu ahaduna wa huwa junubun, ayanamu, adakah boleh tidur ahaduna, salah seorang daripada kami, wa huwa junubun, dalam keadaan dia masih hadas besar, boleh tak dia tidur? Maka apa jawapan Nabi? Na'am idza tawadda'a, ya boleh apabila dia berwuduk dulu. Hafal ni hadis ni contohnya. Kalau orang tanya apa nak buat, Nabi menjawab na'am idza tawadda'a, boleh apabila berwuduk dulu. Walaupun wuduk tu tak wajib, tetapi sebenarnya afdal, sunnahnya, kalaulah nak tidur dulu sebelum mandi hadas besar, maka berwuduklah terlebih dahulu. Kata para ulama, sama juga perkara ini untuk wanita haid yang telah berhenti haid, darahnya dah berhenti. Wanita nifas yang telah berhenti nifas dia, lalu dia nak tidur dulu, dia tak nak lagi mandi hadas besar, maka wuduk dulu. Tapi kalaulah darahnya belum berhenti, maka Imam Nawawi menyebut tidak boleh berwuduk dengan niat ibadah. Tak boleh. Wanita haid dan nifas tidak boleh berwuduk dengan niat ibadah. Okey. Kata Imam Tirmizi, wa fil babi, dalam hadis ini ada riwayat yang seumpamanya daripada Ammar, daripada Aisyah, daripada Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id al-Khudri dan Ummu Salamah radhiyallahu anhum. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, hadis Umar radhiyallahu anhu yang kita baca tadi, ahsanu syai'in, adalah yang terbaik, sanad dan juga maksudnya. Fi hadzal bab, pada bab ini, wa asahu, dan yang paling sahih, dan ianya adalah pegangan lebih daripada seorang daripada kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in. Wabihi, dan inilah pandangan Sufyan al-Thawri, Abdullah bin Mubarak, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahwi. Qalu, mereka berkata, idza aradal junubu, apabila seseorang yang dalam hadas besar ingin untuk tidur, tawadda'a, berwuduklah terlebih dahulu sebelum dia tidur. Maka ini adalah sunnahnya, tak wajib, tetapi adalah sunnah. Okey. Bab yang ke-88.
berkenaan tentang boleh tak bersalam dengan orang hadas besar. Boleh tak? Padahal hadas besar kot, najis. Tak. Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah, dia bukan najis, dia dalam hadas. Maka boleh bersalam dengan orang yang di dalam hadas besar. Jangan pula pada waktu tu, bila hadas dia, pada waktu tu menjauhkan diri. Boleh salam. Maka bab yang ke-88, bab ma jaa fi musafahatil junub, kata Imam Tirmizi, bab pada hadis dan riwayat berkenaan boleh ke bersalaman musafahah al-junub dengan orang yang di dalam hadas besar. Okey, baca Arafah baris yang pertama. Jumpa tak? Jawazu harus, jami'u semua, al-umur perkara dan urusan, lil junubi untuk orang yang dalam keadaan junub hadas besar. Hanya yang tak boleh dukhulul masjid, masuk masjid, tawaf dan juga membaca Al-Quran. Sebab itu disebutkan di sini yajuzu, diharuskan untuk orang yang dalam hadas besar semua urusan. Dia boleh berjual beli, dia boleh salam, dia boleh apa, semua boleh. Yang tak boleh pada waktu itu masuk masjid, bertawaf dan membaca Al-Quran. Sebab itu dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, innal mu'min, sesungguhnya orang beriman, la yanjus, tidak najis. Orang beriman tidak najis, hayyan, waktu hidup, wala mayyitan, dan waktu meninggal dunia. Jom kita lihat riwayat 123. Wabi ilai qala hadatsana Ishaq bin Mansur qala hadatsana Yahya bin Sa'id al-Qattan qala hadatsana Humayd bin Tawil an Bakr bin Abdurrahman al-Muzani an Abi Rafi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam laqiyahu, berjumpa dengan beliau, wa huwa junubun, dalam keadaan dia Abu Hurairah dalam keadaan hadas besar. Nabi nampak dan jumpa Abu Hurairah, dan pada waktu itu Abu Hurairah dalam keadaan hadas besar. Qala, maka Abu Hurairah pada waktu itu berkata, fan khanastu, maka aku pun menjauhkan diri daripada Nabi. Nabi pun pelik. Abu Hurairah nampak je Nabi, dia pun menjauhkan diri. In khanasa, apakah maksud in khanasa? Baca sahara, ai tanahai tu, aku menjauhkan diri. Nahiyah maksudnya penjuru, aku meletakkan diri aku di satu sudut dan penjuru. Wa takhallafa, dan menjauhkan diri. Maka pada waktu itu Abu Hurairah nampak je Nabi, sebab dia dalam hadas besar, dia ingat tak boleh jumpa, maka dia pun menjauhkan diri. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, faghtasaltu, dia cepat-cepat mandi, maka aku pun mandi. Summa ji'tu, kemudian aku datang balik berjumpa Nabi. Faqal, maka Nabi pun pelik. Nabi bersabda, Nabi bertanya, aina kunta, dekat mana kau tadi? Aku nampak kau, lepas tu hilang. Au aina zahabta, ataupun perawi ragu-ragu, Nabi bertanya, aina, ke mana zahabta, engkau pergi? Qultu, maka kata Abu Hurairah, inni kuntu junubah, sesungguhnya aku tadi berada dalam keadaan junub, dalam keadaan janabah, dalam keadaan hadas besar. Qal, maka sabda Nabi, innal mu'min, sesungguhnya orang beriman, la yanjus, tidak pernah menjadi najis. Tidak pernah menjadi najis. Lalu hadis yang pendek, boleh hafal. Innal mu'mina la yanjus, orang beriman tidak pernah menjadi najis. Dalam hadis yang lain ada tambahan, hayyan wala mayyita, tidak waktu hidup dan tidak ketika mana dah meninggal dunia. Orang beriman tak pernah najis. Maka pada waktu itu tidak perlu rasa jijik, kotor dan sebagainya, walaupun dalam keadaan hadas besar, uzur dan sebagainya. Kata Imam Tirmizi, di dalam bab ini ada hadis yang seumpamanya daripada Huzaifah bin Yaman. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abu Hurairah adalah hadis yang hasan sahih, wa qad rakhasa, dan telah memberikan rukhsah pada waktu itu, mengatakan boleh lebih daripada seorang daripada kalangan ahli ilmu pada musafahah, bersalaman, pada bersalaman dengan orang yang dalam junub, dalam hadas besar, boleh bersalaman. Walam yarau, dan mereka tidak berpandangan, bi'arakil junubi wal haidi ba'sa, bahawa peluh orang dalam hadas besar dan haid sebagai najis. Jangan pula, kau ni hadas besar, peluh kau najis. Sejak bila? Nabi pun bersabda, innal mu'mina la yanjus, orang beriman tidak pernah menjadi najis, tak pernah. Sentiasa suci. Bab yang ke-89 berkenaan tentang adakah wanita boleh bermimpi. Ni sebenarnya kita dah baca.
Maka pada waktu itu timbul soalan, adakah wanita boleh bermimpi yang membawa kepada keluarnya air mani ataupun dipanggil ihtilam? Adakah wanita boleh bermimpi? Bab yang ke-89, bab majaa, bab pada hadis dan riwayat yang datang menerangkan tentang al-mar'ah, wanita, tara yang nampak fil manam, di dalam tidurnya, di dalam mimpinya, sama seperti yang lelaki nampak. Yang selalunya nampak mimpi lelaki, mimpi yang membawa kepada keluar air mani selalunya lelaki. Tapi adakah perempuan pun boleh berlaku? Maka jom kita lihat hadis Nabi. Riwayat 124. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Ibnu Abi Umar qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an Hisham bin Urwah an Abihi an Zainab binti Abi Salamah an Ummi Salamah radhiyallahu anha. Maka kita nampak di sini perawinya Ummu Salamah dan anak ni adalah Zainab. Zainab ini kata para ulama sirah adalah anak Ummu Salamah yang lahir dekat Habsyah. Sebab Ummu Salamah dengan Abu Salamah mereka pernah berhijrah ke Habsyah. Maka mereka dapat anak di sana, namanya adalah Zainab yang kita nampak dalam riwayat. Daripada Ummu Salamah, siapa nama Ummu Salamah tadi kita dah tengok? Hindun binti Umayyah. Hind binti Umayyah. Kahwin dengan Nabi pada Syawal tahun 4 Hijrah. Maka daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha beliau berkata, ja'at, telah datang Ummu Sulaim, anak perempuan kepada Milhan, iaitu Ummu Sulaim binti Milhan. Beliau ini adalah ibu kepada Anas bin Malik. Gariskan bawah tu, Ummu Anas. Ummu Sulaim adalah ibu kepada Anas bin Malik, khadam Nabi SAW. Faqalat, maka Ummu Sulaim bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inna Allah la yastahi minal haq, sesungguhnya Allah tidak pernah malu menceritakan tentang kebenaran. Fahal, maka pada waktu tu dia pun tak malu. Sebab itu tak boleh malu dalam untuk mengaji dan belajar. Fahal, maka Ummu Sulaim bertanya kepada Nabi terus, fahal, maka adakah alal mar'ati, pada perempuan, ta'ni, yang beliau maksudkan ghuslan, mandi wajib, iza, apabila, hiya, wanita tersebut, ra'at, telah melihat, fil manami, di dalam mimpi, misla, perkara yang sama, ma, apa-apa yang yarar rajul, lelaki lihat dalam mimpi. Selalunya lelaki lihat dalam mimpi perkara yang boleh keluar air mani. Lalu adakah perempuan kalau keluar air mani nampak dalam mimpi, adakah kena mandi? Maka Nabi menjawab, na'am, ya. Idza hiya, apabila wanita tersebut ra'at, melihat, al-ma'a, keluarnya air mani daripada mimpi tadi, faltaghtasil, maka hendaklah dia mandi. Qalat, berkata Ummu Salamah, qultu laha, maka aku pun berkata kepada Ummu Sulaim, fadahtin nisa, engkau telah memalukan wanita wahai Ummu Sulaim. Engkau telah memalukan, maksudnya sekadar bergurau. Engkau ni tanya macam tu, malulah kita kat Nabi, seolah-olah begitu. Tapi Ummu Sulaim pada waktu itu berani, dan pada waktu itu dia tanya kepada Nabi. Lalu daripada sini kita dapat pengetahuan wanita pun boleh mimpi sehingga keluar air mani dan kena mandi, wajib mandi. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hasan sahih dan ianya adalah pegangan majoriti para fuqaha. Apakah pegangan para fuqaha? Annal mar'ata, sesungguhnya wanita, iza, apabila ra'at, telah melihat, fil manami, mimpi, seperti apa yang dilihat oleh lelaki, fa anzalat, maka keluar air mani, anna 'alaihal ghuslu, maka wajib ke atasnya mandi. Keluar je air mani, wajib. Kalau tak keluar air mani, walaupun nampak mimpi macam mana sekalipun, tidak wajib. Dan inilah pandangan Sufyan Ats-Tsauri dan Asy-Syafi'i. Dan di dalam bab ini ada hadis yang lain yang seumpamanya daripada Ummu Sulaim dan Khawlah serta Aisyah dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bab yang ke-90 berkenaan tentang lelaki dan perempuan selepas daripada mandi. Yang ini kita sambung lepas Zuhur. Para pelajar ni mereka puasa, lalu kita sambung lepas Zuhur insya-Allah. Lalu kita dah baca lebih kurang sejam setengah tak silap. Lalu kita sambung lepas Zuhur bab yang ke-90. Boleh ke boleh ke nak baca lagi pelajar-pelajar? Dah berapa muka surat dah kita baca? Okey, kita jumpa selepas Zuhur pada jam 3, pada jam 3 petang insya-Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.